Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam Abang Zuraidi Omar. Teruskan perkongsian anda. Nik Al-Hafiz, Waalaikumsalam. Azri Muhammad, Waalaikumsalam. Akmal Reza, Waalaikumsalam. Pak Tanwi, Waalaikumsalam. Muhammad Adham, Waalaikumsalam. Muazzam Mustafa Bakri, Waalaikumsalam. Abdul Razak, Waalaikumsalam. Asalihi Soba, Aki Kilat, Waalaikumsalam. Pintu belakang pula dah. Syamsamila, Waalaikumsalam. Aki Kilat, Waalaikumsalam. Mikail Rosidi, Waalaikumsalam. Said Bob. Hujan sama sini. Kalau start mau hujan tak? Zack Kedah Faizal. Muhammad Tarmizi, Muhammad Fa'ud. Reza Razak. ZA Ajak. Daripada Johor Dizan. Ibrahim Harun. Azrul Rahim daripada Taiping Malam ni line okey kot. Yalah, line okey Waffle ice cream. Rosli Limat. Salimi Salim. Mikail Rosidi Muhammad Syazani. Mazrul Hasan. Rosmi Ramli Perlis. Sabtu Ismail Atan. Zahar Muhammad. Aladin bin Ladin. Aku mu tak mau sebut. Dezan sebut ni. Tak nampak ni. 90,000 kilang. Ambil angka di mana tu 90,000 tu? Ambil angka di mana tu? Cuba bagi tahu ambil angka di mana? Survey buat di mana? Pergi tengok kilang di mana tu? Angka 90,000 tu ambil di mana? Nur Hashim Muhammad Saleh. Azrul Rahim. Man Abdul Rahman daripada Muar Angka ambil daripada mana? Saya senang lah ni. Mereka sebut angka, beritahu angka ambil di mana. Senang cerita. Jangan semua orang boleh sebut. Macam Najib sebut bagi 2,000. Ambil di mana angka? Jangan bohong rakyat Malaysia. Kak Manja, Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian tuan-tuan semua. Cintaku, tekadku. Waalaikumsalam. Zam Tiger. Waalaikumsalam. Propaganda semua orang boleh buat. Propaganda. Bagi rujukan. Ni bila kita tanya dia maki kita, butuh semua keluar habis Apa benda ni? Nazar Khan, Anwar Maisa, Mahathir Sibi. Rakyat sekarang ni Jasin. Sebi orang tanya orang kata apa, lah rakyat tengah susah, jangan duk berpolitik lebih sangat. Jangan duk main politik lebih sangat. Rakyat tengah susah rakyat tengah susah dan sebagainya. Anwar Rizal, Waalaikumsalam. Jangan duk main dengan mental rakyat. Jangan duk main dengan perasaan rakyat. Nak main politik, pergi duk jauh-jauh. Muhammad Syazani, Waalaikumsalam. Hakadin, Waalaikumsalam. Tiba pilihan raya ni main politik. Jangan duk buat benda-benda bukan-bukan. Ni kalau saya buat report ni, boleh ni buat report ni. Ambil angka mana 80,000. Sengaja menimbulkan di bawah ordinan darurat tuan-tuan. Sengaja menimbulkan ketidaktentraman awam dan sebagainya. Errol Cicarito, Normawati. Arus Syakira. Apa nama ni, LSDN. Hari ni hari apa?
Hari ni hari apa ha? Email lah. Hari ni hari apa ha? Wednesday. Tengok tu. Hari ni hari Rabu. Tak mungkin kau tak angkat. Kan? Waalaikumsalam. Ruah Haizan. Waalaikumsalam. Kau banyak kali sikit ha? Orang bujang tengah susah ha? Saya nak cerita ha? Dengar mereka cerita memang indah. Waalaikumsalam. Kemudian sesiapa yang memberi salam. Dengar mereka. Dengar propaganda ni memang indah tuan. Allah, propaganda semua orang boleh buat. Indah. Kan? Bagi pila 50,000 kat rakyat. Bagi pila 70,000 kat rakyat. Allah. Kan? Indah dengar. Tapi sebenarnya pembohong sah. Ya. Rashidah. Waalaikumsalam. Arsyad Aisra. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Pertama sekali tuan. Isu hari ni adalah Najib jangan menipu rakyat tuan. Najib jangan menipu rakyat. Sebab apa tuan-tuan? Petang tadi, pagi tadi Abang Rocker Speak, Waalaikumsalam. Orang kata apa? Pagi tadi dia ada bawa naik satu posting tuan-tuan. Satu posting yang mana betul-betul terang-terang menipu rakyat gila-gila. Menipu rakyat, membangkitkan kemarahan, orang kata apa? Kemarahan rakyat, menyusahkan kerajaan dan sebagainya. Ini betul-betul punya masalah tuan-tuan. Dia tidak habis lagi nak berpolitik, di mana dekat dalam post dia dia ada tulis di situ undilah Barisan Nasional kelak sebab Barisan Nasional akan memulihkan hutang negara dan sebagainya. Saya pun tak tahulah. Jadi mereka ni masih lagi nak main dengan perasaan rakyat. Masih lagi nak main dengan orang kata apa emosi rakyat dan sebagainya. Nak menipu rakyat. Jadi dia bagi tahu tuan-tuan, diberitahunya. Diberitahu di dalam adalah macam-macam kata Najib tak cakap yang tu pun, tapi tuan-tuan boleh pergi baca sendirilah post dia. Dia bagi tahu bahawa zaman Barisan Nasional bantuan rakyat One Malaysia untuk M40 RM2,000, untuk bujang 650. Pembohong main mana? Tak ada pun. Itu adalah janji manifesto Barisan Nasional. Mana ada dapat 2,000? Pembohong besar. Pembohong yang teramat sangat sengaja nak membangkitkan kemarahan rakyat. Bujang dapat 650. Pembohong. Zaman Najib kalau betul-betul kita kira tuan-tuan, bujang sekupang pun tak dapat. Hari ni saya nak mendedahkan tuan-tuan. Semuanya bohong belaka. Semua bohong belaka. Okey tuan-tuan, berdasarkan statistik tuan-tuan, berdasarkan data. Data yang diperolehi daripada LHDN sendiri berkaitan dengan bantuan rakyat satu Malaysia. Sebelum saya pergi kepada tu tuan-tuan, saya nak katalah kepada tuan-tuan. Bantuan apa lagi yang ada pada zaman Najib selain daripada BRIM ni? Tidak ada bantuan lain. Saya tanya, mereka kata zaman Najib berlambak bantuan. Saya kata siapa pun boleh cakap berlambak. Saya pun boleh cakap berlambak. Listkanlah. Bagilah rujukan. Apa bantuan yang ada. Mereka kata banyak. Ada many things. Cakap Inggeris. Panggil saya lembu. Panggil saya bodoh. Saya ni asal orang BN. Saya tahulah berapa banyak bantuan yang dia bagi. Bila saya tanya. Saya bagi tahu kat dia. Bob yang banyak tu apa dia. Bagi tahu banyak tu apa dia. Sejam tuan-tuan tak dapat nak bagi tahu. Yang kerjanya maki saja, panggil saya lembu, panggil saya bodoh. Lah kali saya bagi tahu kepada mereka, bantuan zaman Najib tidak ada bantuan lain selain daripada bantuan rakyat satu Malaysia. Kedai rakyat satu Malaysia gagal, Prima gagal, voucher buku satu Malaysia gagal, rumah mesra rakyat satu Malaysia gagal. Semuanya gagal. Yang berjaya bantuan rakyat satu Malaysia dengan klinik One Malaysia. Klinik One Malaysia pun sikit hari bulan lagi pun gagal juga. Yang lain semua gagal. Mana ada bantuan lain. Dia bagi hire taksi. Bagi hire taksi setahunnya. Bukan tiap-tiap tahun dia bagi. Bukan daripada 2009 sampailah ke 2018 Najib bagi hire taksi. Tak ada. Sekali itu ya dia bagi. Apa bantuan lagi yang ada zaman Najib? Tak ada. Terimalah hakikat. Zaman Najib cuma ada bantuan rakyat satu Malaysia sahaja. Tak ada bantuan lain. Kedai rakyat satu Malaysia konon-kononnya nak buat untuk ambil barang IKS Bumi Putra. Usahawan Bumi Putra nak letak dekat dalam kedai rakyat satu Malaysia. Last kali bagi dekat Maidin.
Bila bagi kat Maiden kata hang bagi kat aku kedai rakyat satu Malaysia, hang nak suruh aku jual murah daripada Maiden. Lah kali aku akan merosakkan perniagaan aku sendiri. Lah kali Maiden kata apa? Maiden pun tak boleh nak buat. Lah kali apa jadi dengan kedai orang kata apa kedai rakyat Malaysia? Lah kali bankrupt, tutup. Gagal kedai rakyat satu Malaysia. Lepas tu apa? Voucher buku. Voucher buku honornya ada student universiti yang tidak membeli buku. Mereka pergi ke kedai-kedai alat tulis untuk claim duit. Dan akhirnya kerajaan pada waktu itu membatalkan voucher buku. Gagal juga. Lepas tu apa lagi? Prima. Berapa banyak perumahan Prima yang tidak siap? Berapa banyak laporan pada tahun 2018? Berapa banyak Prima yang tidak siap? Pun sama juga gagal. Rumah Mesra Rakyat satu Malaysia sama juga gagal. Apa lagi yang ada? Tak ada. Bantuan rakyat satu Malaysia saja. Okey, nak cerita lagi ni, saya bagi tahu rekod berdasarkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, laporan terakhir bantuan rakyat satu Malaysia pada tahun 2018 adalah seperti berikut, tuan-tuan. Yang pertamanya adalah pendapatan di bawah RM3,000. Bantuan sebanyak RM1,200. Bukan RM2,000. Najib pembohong besar. RM1,200 je dia bagi. Dia kata dia bagi RM2,000. Bila masa dia bagi RM2,000? Kalau dia bagi RM2,000, suruh dia tunjuk mana bukti. Tak ada. Najib cuma bagi RM1,200. Lepas tu pendapatan di bawah RM400 iaitu M40. M40 Najib bagi RM900. Bukan RM2,000. Pembohong. Tuan-tuan tengok tak? Sebab tu orang kata orang yang suka mencuri ni dia mesti bohong. Sebab apa? Orang tua-tua dah kata dah, siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Ni bohong lah. Bohong tu sebab tu dia mencuri. Yang seterusnya bujang. Bujang dia kata apa? Dapat RM600. Bujang tak dapat RM600. Bujang dapat RM400.5 je zaman Najib. Zaman Najib RM400.5 je dapat. Nak bohong apa? Jadi data semua ada. Ini yang perlu kita tahu, tuan-tuan. Yang pertamanya kita perlu tahu bahawa bantuan rakyat satu Malaysia ni bukannya datang daripada kerajaan, tapi datang daripada tuan-tuan sendiri juga. Sebab apa? Bantuan rakyat satu Malaysia ni dia pair dengan GST. Hasil daripada mengutip GST tu, barulah kerajaan bagi bantuan rakyat satu Malaysia. Jadi GST ni adalah dikenakan kepada seluruh orang rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia kena GST. Apabila semua rakyat Malaysia kena GST, maka kenalah buat pemotongan hasil kutipan GST kepada BRIM tu. Baru dapat jumlah sebenar yang mana BRIM yang diterima oleh rakyat. Sekiranya satu isi rumah itu membayar cukai GST RM10 bagi satu minggu. RM10 satu minggu saya ambil. Saya tak ambil tinggi, saya ambil RM10 satu minggu. Walaupun lebih. Sekiranya isi rumah dan juga bujang itu membayar GST RM10 bagi satu minggu, maka satu tahun dia kena bayar GST RM480. RM480 ni lah kena pitolak semula dengan nilai BRIM tu. Barulah dapat jumlah sebenar yang mana kerajaan bagi. Selepas kita menolak GST RM10 seminggu, ni kita ambil paling minimal lah RM10 yang dibayar oleh rakyat kepada kerajaan, maka kita akan dapat angka yang sebenarnya. Pada zaman Najib cuma bagi dekat B40 RM720 saja. Dekat M40 Najib bagi RM420. Dekat bujang Najib bagi berapa? Dekat bujang Najib tak bagi langsung. Sebab apa? Dia bagi RM450. Lepas tu orang bujang beli barang kena bayar GST setahun RM480. Apa keuntungan bagi orang bujang? Tidak ada keuntungan langsung. Kerajaan hutang lagi dengan mereka RM30. Nampak tak di situ? Itu baru kita ambil angka RM10 GST. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ambil lebih daripada tu. Lepas tu dia duk abang kata dia bagi kat orang bujang. Janganlah kita jadi manusia yang bendul. Janganlah kita jadi manusia yang dungu. Kita guna otak kita. Jangan kita dimanipulasikan oleh orang lain. Pada hakikatnya sebenarnya orang tak faham. Ini masalahnya. Bila dia terima duit daripada Najib tu, dia ingat dia terima terus semua tak. Dia kena potong.
Dia kena potong GST yang dikenakan ke atas diri dia tu. Barulah boleh dapat angka sebenar. Sebab apa? Tujuan bantuan rakyat satu Malaysia ni dibuat adalah untuk memulangkan semula cukai yang telah dikutip oleh kerajaan kepada rakyat. Maka rakyat yang bayar cukai tu dia kena minus dululah berapa yang dia dapat, berapa yang dia dah bayar cukai. Lepas dia dah buang yang dia bayar cukai tu, barulah boleh dia kira berapa bantuan yang Najib bagi kepada dia. Dan saya sebut lagi sekali tuan-tuan, saya sebut lagi sekali, bantuan pada zaman Kerajaan Barisan Nasional hanyalah untuk B40 RM720 sahaja. Dan untuk M40 hanyalah RM420. Untuk bujang, nalar ke kosong. Bujang tidak dapat apa-apa bantuan. Sebab apa? Kerajaan cuma pulang balik dekat dia cukai yang dia bayar. Maka RM450 itu duit dia. Kan? Dia bayar cukai itu kalau RM10 lah. Kalau dia lebih cukai dia bayar, dia makan McD KFC bah. Kan? Maka dia punya cukai lebih. Kan? Maknanya kerajaan hutang dengan dia pula. Nampak dari situ? Bujang tak ada apa pun. Tak dapat apa zaman Najib. Najib ni bohong, cukup-cukup bohong punya tua. Kan? Okey tuan-tuan, saya heran pesepa apa nama geng UMNO duk marah kat kita dalam ni. Kan? Jadi dia tak bagi kita cakap, dia kata hang siapa dan sebagainya. Saya graduate Universiti Malaya pointer 3.67 tuan-tuan. Bukannya bodoh. Saya ada otak jugalah, bukannya lembu. Ada otak jugalah dan pernah tercalon sebagai pelajar terbaik. Jadi orang kata apa? Saya ada otak lah, saya boleh jawab lah. Saya bukan bodoh, saya keluar universiti juga. Jadi saya boleh jawab lah, kenapa saya tak boleh jawab? Bila dia tipu, saya nak bagi tahu lah, kata dia tipu, kenapa saya tak boleh? Negara kita kebebasan bersuara. Okey tuan-tuan. Jadi itu yang perlu kita fahami ya tuan-tuan. Pada zaman Barisan Nasional juga tiada bantuan lain kepada rakyat. Kecuali hanyalah bantuan rakyat satu Malaysia yang dikumpul melalui GST. Walaupun ekonomi agak baik pada masa itu dan negara tidak menghadapi pandemik COVID-19. Negara tak menghadapi pandemik COVID-19, tapi kerajaan tak boleh nak sediakan bantuan apa-apa pun. Negara pada waktu itu stabil, ekonomi stabil, tapi kerajaan tak boleh sedia bantuan apa pun. Tak ada bantuan. Kalau kata ada bantuan, saya bagi peluang kat mereka, tolong list. Tolong listkan apa bantuan yang Najib bagi, kemudian yang kita akan sebut. Kalau dia tanya kita, kita boleh bagi tahu apa bantuan yang Tan Sri bagi. Kenapa kalau kita tanya mereka, banyak. Apa yang banyaknya? Apa yang banyak, tuan-tuan? Sebutlah satu persatu apa banyak tu. Rakyat nak tahu, sebutlah satu persatu. Yang dikatakan banyak tu. Okey, tuan-tuan. Dan lagi satu, tuan-tuan. Saya cukup marah bila ada orang yang kuat menipu, orang munafik dan sebagainya. Datuk Seri Najib Razak, saya sebut nama dia, perlu jujur dan amanah dalam penulisan. Sebab dia tak jujur, dia tak amanah. Dia pembohong. Mana seorang pemimpin yang penipu dan pembohong, tidak jujur dan amanah? Pembohong nak menimbulkan keresahan rakyat. Ini salah. Mana boleh jadi pemimpin macam ni? Ini tak guna punya manusia. Saya lagi sekali saya bagi tahu, Datuk Seri Najib Razak perlu jujur dan amanah dalam penulisan. Di mana pengumuman bantuan lockdown 3.0 adalah penambahan daripada belanjawan 2021 dan juga pakej bantuan permai yang telah diumumkan oleh kerajaan sebelum ni. Dia bubuh dalam ciapan posting dia kata kerajaan cuma bantu rakyat RM500 ya tahun ni. Pembohong besar punya manusia. Padahal pengumuman Tan Sri yang baru ini adalah bagi tempoh 2 minggu. Bukan Tan Sri umum untuk 1 tahun. Kenapa dia berbohong? Ini masalah dia berbohong. Kalau nak ikutkan jumlah keseluruhan yang kerajaan telah bagi kepada rakyat di Malaysia bagi tahun 2021, iaitu 3 pakej. Yang pertamanya adalah belanjawan 2021. Yang keduanya pakej bantuan permai. Yang ketiganya adalah pakej bantuan lockdown 3.0. Bagi bantuan prihatin rakyat BPR,
Bagi bagi B40. Bagi B40, kerajaan telah menyediakan RM2,300 kepada rakyat sepanjang tahun 2021. Bagi pendapatan bawah RM4,000 iaitu M40, kerajaan dah bagi kepada mereka RM1,200. Termasuk yang baru diumumkan ni. Pendapatan bawah RM5,000, kerajaan dah bagi kepada mereka RM1,150. Bagi bujang pula, bujang menerima RM450 solid pada tahun ini, tidak ada sebarang cukai GST. Apa bujang dapat 100, tambahlah semua, kenapa tak tambah semua? Dia kira 1 tahun 100 tu Tan Sri bagi 2 minggu punya cerita. Kenapa dia ambil 100 dia abang? Alamak, kerajaan bagi setahun 100 ya. Ini bangsat memang manusia. Sengaja nak bagi menimbulkan keresahan rakyat. Sepatutnya cerita benda yang betul. Yang Tan Sri bagi 100 ni 2 minggu punya term. Takkan 2 minggu nak bagi 6,000. Bodoh memang manusia. Jadi inilah yang kerajaan bagi. Selain daripada tu tuan-tuan, kerajaan bagi GKP. GKP bukan 500. GKP kerajaan bagi RM4,500. Yang pertama RM3,000. Yang kedua RM1,000. Yang ketiga RM500. Jumlah berapa? Jumlah RM4,500. Moratorium. Kerajaan bagi berapa lama? Moratorium 15 bulan. Bermula daripada 26 hari bulan Julai tahun 2020. Berkuat kuasa pada 1 hari bulan Ogos tahun 2020. Sekarang ni kerajaan dah bagi moratorium berapa banyak? 15 bulan. Termasuk belah yang terbaru ni. So apa lagi? Ni saya tak mahu sebut lah tuan-tuan. Satgi mereka claim, mereka kata mereka lah punya idea. Tak apalah, kita bubuh lah di sini. Air Lestari RM500 selama 12 bulan. Dan juga air Sinar sebanyak RM10,000. Ini adalah yang kerajaan bagi. Ini belum disenaraikan lagi. Ini kita sebut bantuan zaman Tan Sri. Belum disenaraikan lagi bantuan program subsidi upah, bantuan one-off kepada petugas barisan hadapan, bantuan one-off kepada guru agama, bilal dan juga imam, bantuan one-off kepada pemandu teksi dan bas serta lain-lain. Kita tak masukkan lagi, kita baru cerita tentang BPR saja. Kita tak masuk lagi tentang one-off yang lain lagi. Banyak tuan-tuan. Dan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Ini membuktikan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional hari ini adalah jauh lebih baik daripada Kerajaan Barisan Nasional. Jauh lebih baik. Lepas tu mereka tanya tuan-tuan, duit ni ambil daripada mana? Dia kata duit ni adalah duit Najib lah. Najib lah yang himpun duit. Kerajaan hari ini bagi saja. Tuan-tuan, kepala bapa mereka ini duit Najib. Duit kerajaan adalah duit rakyat. Duit yang dimasukkan ke dalam kumpulan wang yang disatukan itu adalah duit rakyat. Rakyat yang bayar cukai pendapatan. Rakyat yang bayar cukai eksas. Rakyat yang bayar cukai yang lain-lainnya yang dimasukkan ke dalam kumpulan wang yang disatukan. Belum cerita lagi tentang harga sawit yang paling tinggi dalam sejarah Malaysia. Inilah duit-duit yang mana dikumpulkan dan diagihkan kepada rakyat sekarang ni. Bukan duit Najib. Najib nega apa? Suruh kita suruh dia sumbang 10 sen saja. Bagi kepada rakyat pun dia tak boleh bagi. Awak ingat duit dia ada nak boh. Dia sendiri pun tidak membayar cukai sebanyak 1.26 bilion ringgit. Najib sendiri pun tak bayar cukai 1.26 bilion ringgit. Bukannya sikit tuan-tuan. Cukai yang banyak yang beliau tak bayar. Anak dia baru bayar 114 juta. 114 juta. 14 juta ringgit. Anak dia lagi seorang tak bayar 36 juta. Najib punya 1.26 bilion ringgit. Sebelum dia nak sebut tentang duit-duit kerajaan, suruh dia bayar cukai dulu. Kenapa rakyat marhin di bawah ni boleh bayar cukai? Kenapa GB ni tak boleh bayar cukai? Ini yang jadi masalahnya. Cukai tak mau bayar. Lepas tu cerita macam orang pandai sangat.
Betul Fik, mereka ni kayu sawit naik melambung pun tak tahu mangkak. Itu adalah berkenaan dengan hosting dia tuan-tuan. Jadi di sini tuan-tuan, kita bersyukurlah tuan-tuan dengan bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan hari ini. Nak dibandingkan dengan kerajaan Najib Razak yang mana menekan dan menyeksa rakyat. Rakyat susah, kena bayar GST dan sebagainya. Rakyat susah tuan-tuan, harga barang naik gila-gila babi punya. Lepas tu dimanipulasinya rakyat, konon-kononnya bagi bantuan, kerajaan bagi bantuan kepada rakyat, sedangkan dia gunakan duit rakyat untuk bagi bantuan semula kepada rakyat. Duit hasil keuntungan negara dijadikan sebagai duit mereka. Tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan, cukai dia 1.26 bilion. Berapa duit negara dia rembat? Tak tahu nak kata lah. Jadi ahli UMNO ni tuan-tuan, ketua-ketua bahagian UMNO terima duit berjuta-juta ringgit tuan-tuan. Bawah YMDB bukannya sikit. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, duit UMNO saja simpan 114 juta. Tu tak termasuk lagi duit yang dekat New Zealand 3 bilion. Kenapa mereka tak mau cerita tentang duit yang mereka pelari daripada YMDB, mereka simpan dekat New Zealand 3 bilion. Bagilah rakyat tahu, kata mereka simpan, mereka bawa lari duit negara pergi simpan dekat New Zealand atas nama UMNO. 3 bilion. Mana duit-duit tu semua? Hasil keuntungan negara mereka sebat tuan-tuan. Rosmah pada waktu tu pakai beg Hermes beratus ribu. Rakyat pakai apa? Rakyat dia suruh beli baju apa? Baju kurung harga 60 selai RM60, beli 2 cukup lah, RM120 dia abang. Lepas tu belilah kuih 2 balang, cukup lah makan anak beranak hari raya. Itulah pada zaman mereka tuan-tuan. Takkanlah tuan-tuan lupa. Takkanlah tuan-tuan dah lupa. Takkanlah tuan-tuan dah lupa yang bahawa Ahmad Mazlan suruh tuan-tuan pergi duduk di bulan. Tuan-tuan, kenapa Najib Razak dia hari ni dia masih ada di bumi? Sepatutnya Najib Razak kena pergi duduk di bulan. Sebab apa? Kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu bagi tahu rakyat-rakyat yang tidak mau membayar cukai ni kena pergi duduk di bulan. Ahmad Mazlan tak bayar cukai. Najib Razak tak bayar cukai. Zahid Hamidi tak bayar cukai. Tengku Nan tak bayar cukai. Semua kepimpinan UMNO, kalau boleh kira, semua kebanyakannya mereka ni lari daripada cukai. Mereka tak bayar cukai. Kenapa mereka masih ada lagi di bumi Malaysia? Sepatutnya Tan Sri Muhyiddin Yassin kena sediakan roket kepada mereka untuk mereka tinggal di bulan. Tuan-tuan tak ingat kan mereka suruh kata apa? Rakyat kalau tak mampu beli udang, sotong, ayam, rakyat makanlah nasi dengan poyu. Nasi dengan kicap. Kalau ada duit lebih sikit, belilah telur. Janganlah beli mahal-mahal. Janganlah beli udang, janganlah beli sotong. Dia suruh rakyat makan nasi putih, telur dengan toyu, tuan-tuan. Mereka makan apa? Mereka makan lobster. Sebab apa? Sebab mereka tak bayar cukai. Inilah hakikat yang sebenarnya. Nak tipu apa? Hari ni suruh Najib pergi duduk di bulan. Sebab apa? Dulu dia suruh rakyat duduk di bulan. Lalu suruh dia pergi duduk di bulan. Dia pergi duduk di bulan, Rosmah pergi duduk di bulan, Zahid Hamidi pergi duduk di bulan, Ahmad Mazlan sendiri yang keluar kenyataan tu suruh dia pergi duduk di bulan. Tuan-tuan, zaman dulu tuan-tuan pelajar UiTM susah. Pelajar UiTM susah tuan-tuan. Pelajar UiTM bagi tahu apa? Depa bagi tahu depa duit tak ada. Depa minta bantuan daripada kerajaan dan sebagainya. Ahmad Mazlan jawab apa? Ahmad Mazlan kata, kalau tak ada duit, beli dapur, masak dalam UiTM. Sejak bila tuan-tuan Unifty bagi kita masak? Dia suruh beli dapur. Lepas tu bila rakyat bagi tahu macam mana nak pasang dapur gas dan sebagainya, sebab Unifty tak bagi. Tak bagi masak, tak bagi pasang dapur gas. Dia kata buat apa beli yang besar-besar punya tong gas. Belilah yang kecil, boleh simpan bawah katil. Bila tiba masa, bawa keluar, masak. Bila pensyarah mai, sembunyi bawah katil. Nampak? Dia suruh pelajar Unifty, apa bantuan dia bagi? Tak ada. Dia suruh pelajar Unifty buat benda yang bodoh-bodoh. Sampai pelajar Unifty marah, takkan tuan-tuan lupa dengan kerenah mereka sebelum ni? Jadi mereka sengaja nak mengaburi kesalahan mereka tu. Mereka nak menutup kesalahan mereka tu. Sebab itulah mereka membuat propaganda dan sebagainya.
Betul ya, Najib ni dianggap banduan. Ya, saya setuju dengan saya setuju dengan dengan kenyataan tu. Okey tuan-tuan, saya suruh Najib bagi 10 sen. Dia tak boleh nak bagi kat rakyat Malaysia, tak apa tuan-tuan. Saya nama saya Muhammad Syafiq bin Abdul Halim tuan-tuan. Saya nak cari dalam live saya hari ni, kalau ada 6 orang keluarga yang mana mereka terputus bekalan makanan, WhatsApp saya nama, alamat, nombor telefon. WhatsApp tu saja. Saya akan pastikan bekalan makanan sampai kepada 6-7 keluarga ni. Saya nak tunjuk kepada Najib bahawa kita bukan nak gunakan media sosial ni semata-mata. Walaupun saya bukan mantan Perdana Menteri, walaupun saya bukan bekas Perdana Menteri, walaupun saya bukan ada cukai sampai 1.26 bilion yang saya tak tahu pendapatan saya berapa ratus juta. Walaupun saya hanya peniaga yang kecil, tapi saya nak cabak Datuk Seri Najib, kalau saya boleh buat, kenapa dia tak boleh buat? Saya buat package, bakul makanan, kreativiti saya sendiri. Saya cari dalam ni ada 6-7 orang ke keluarga yang terputus bekalan makanan. WhatsApp saya nama, alamat, nombor telefon. Itu saja, tak payah merayu-rayu apa. Bubuh nama, bubuh alamat, bubuh nombor telefon. Lepas itu tunggu. Tak payah duk abang saya ni lah apa, saya tak mau, hantar tu saja. Saya akan pastikan tuan-tuan akan dapat apa yang tuan-tuan nak. Jadi saya nak Najib juga, sebab ini adalah aktiviti rakyat Malaysia. Kalau kita rasa kita ada terlebih sikit tuan-tuan, kita kena bantu orang yang lebih susah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita berkongsi rezeki kita dengan orang yang lain. Jadi saya ada type tadi tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan pun bacalah artikel saya berkenaan dengan benda ni. Pandemik mengajar kita erti kehidupan yang sebenar, hikmah dan pengajaran yang tertentu. Surah Al-Baqarah menerangkan manusia tidak akan terlepas daripada ujian hidup. Kebaikan dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala amat mahal harga nilainya. Janganlah dipandang remeh kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melihat kebaikan itu sebagai satu yang terpinggir daripada hidup manusia. Nikmat yang dirasai haruslah dikongsi sesama mukmin agar mereka taat dan bertakwa sepanjang menghadapi ujian ini. Oleh itu saya terpanggil untuk saling membantu di antara satu sama yang lain agar kita dapat meneruskan kehidupan sepanjang pandemik ini. Dan saya juga menyerulah kepada Datuk Seri Najib Razak ni, selain daripada dia menipu, selain daripada dia membuat propaganda dan sebagainya, dia ada kemampuan. Takkanlah 10 sen pun dia tak boleh bagi kepada rakyat. Kita tak minta banyak. Rakyat minta untuk Najib Razak bagi 10 sen saja. 10 sen saja. Kita desak Najib Razak bagi 10 sen saja. Orang Kedah panggil sekupang saja, untuk dia serahkan kepada tabung amanah. Amanah orang kata apa? Bencana. Suruh dia serahkan kepada tabung amanah bencana negara. 10 sen je kita minta daripada Najib. Kita cabar Najib, kalau dia adalah seorang lelaki yang dia gelar sebagai dia adalah seorang pahlawan Bugis, maka kita minta ke dia tak banyak. Kita minta untuk Najib bagi 10 sen saja. 10 sen saja. Kita bukan nak menunjuk, tapi kita nak bagi tahu. Kita nak bagi tahu sebab ada di kalangan orang mereka cabar. Saya kata saya boleh. Kalau saya boleh, Najib bagi 10 sen saja. Tak banyak Najib, 10 sen saja rakyat minta duit anda. Okey tuan, soalan lain Tolong orang susah dalam PKP, semoga kebaikan diberkati. Terbaik bos, tolong semoga kebaikan diberkati Terima kasih tuan doakan kejayaan saya di masa hadapan. Doakan kejayaan saya di masa hadapan, itu adalah lebih baik. Okey tuan, soalan tuan ni ada seorang saya nak screenshot Okey tuan, saya ada screenshot seorang Syafiq minta cadangan nama baru anak panda. Nama anak panda tak payah tuan
Nama anak panda mampu happy kat panda lah. Kan? Biar panda dengan dunia beliau. Okey tuan, soalan dan ada soalan kan? Jangan spam banyak sangat. Jangan spam banyak sangat. Soalan. Kes mahkamah lagu mana? Ya, kes mahkamah sepatutnya diteruskan. Dan kes mahkamah diteruskan sebab rakyat nak tunggu jawapan daripada kes di mahkamah. Dan kita minta jugalah tuan-tuan, Presiden mereka, Presiden mereka Zahid Hamidi, dalam kes pendakwaan Yayasan Akal Budi tuan-tuan, dalam orang kata kes Yayasan Akal Budi, saya nak cerita kepada tuan-tuan lah. Presiden mereka bagi tahu dalam mahkamah bahawa dia telah terguna duit Yayasan Akal Budi. Dia telah terguna duit berjumlah lebih kurang 100 juta ringgit. Sekiranya dia terguna, kenapa dia tak pulangkan balik duit tu? Dan tuan-tuan kena tahu jugalah tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu jugalah, orang kata apa? Yayasan Akal Budi ini dia punya matlamat dia apa dia? Matlamat dia adalah untuk orang kata apa, membantu asnaf dan juga karyat. Ini adalah matlamat dia. Dan duit dia mai daripada mana? Yayasan ni ditubuh pada tahun 1997 lah. Duit mai daripada mana? Duitnya datang daripada kerajaan. Duit daripada peruntukan kerajaan untuk membantu asnaf juga dan juga karyat. Dan juga duit datang daripada derma awam. Orang bagi derma suruh bantu asnaf dengan karyat lah untuk bina masjid dan sebagainya. Tapi masalahnya Zahid bagi tahu kata apa? Dia kata dia tertukar buku cek dan dia terguna duit tu. Kalau dia tertukar buku cek dan dia terguna duit tu, kenapa dia tak pulangkan balik duit tersebut? Pulangkan balik duit tersebut supaya apa? Dan saya kena cerita dekat dengan tuan-tuan, dia apa? Yang pertamanya Zahid bagi tahu dia terbayar kredit kad dia. Dia terbayar kredit kad bini dia. Dia terbayar kredit kad anak dia. Yang kedua dia terbayar road tax kenderaan dia. Dia ada 20 biji kereta mewah. Semua dia bayar guna duit anak yatim dengan ibu tunggal dan duit masjid tuan-tuan. Lepas tu dia terbayar dekat kumpulan kongsi gelap sebanyak 1 juta ringgit. Nak suruh jaga dia terbayar juga. Lepas tu dia terbeli banglo. Dia terbeli banglo 20 juta ringgit kepada adik dia. Lepas tu dia terbeli hotel 8.3 juta ringgit kepada anak dia. Semua dia jadi kita katalah kepada dia, sekiranya dia terguna, kenapa dia tak pulangkan balik? Pulangkanlah balik duit tersebut supaya apa? Supaya kita dapat membina hospital-hospital, kita dapat membina masjid-masjid, kita dapat bantu anak yatim, kita dapat bantu ibu tunggal, kita dapat bantu orang susah. Dan kenapa tak bayar balik? Dia kata dia terguna. Kalau terguna, bayarlah balik. Dia bagi alasan dia terguna kerana silap setiausaha dia. Yang guna duit tu adalah kau. Setiausaha kau bagi tahu kata dia tertukar buku cek. Tapi duit tu digunakan untuk beli anda punya keperluan peribadi. So bila dah gunakan untuk keperluan peribadi dia, dialah kena bayar balik. Apa pula setiausaha dia kena bayar balik? Dialah yang kena bayar balik. Dan kita mintalah suruh dia bayar balik supaya kita boleh bantu lebih ramai orang. Begitu juga dengan Najib. Begitu juga dengan Najib. Semalam saya dah cakap pada tuan-tuan. Yang dia kata derma tu, dia punya cukai dia 1 cukai Najib Razak punya Najib Razak punya cukai Najib Razak punya cukai 1.69 bilion. Yang mereka kata dia terima derma tu adalah 2.6 bilion. Dan dia perlu membuktikan bahawa 2.6 bilion tu adalah wang derma. Kalau dia tak dapat buktikan, dia kena bayar cukai atas wang 2.6 bilion tu. 2.6 bilion ni berapa banyak cukai dia? Cukai pendapatan tahunan adalah 30% maksimum. So kalau kita ambil 2.6 juta ni darab dengan 30%, jadi kita akan dapat dekat situ jumlah dia. Jumlah dia adalah 780 juta tak silap saya.
Alamak, kan. Jumlah dia adalah 780 juta, tak silap saya lah. 780 juta. Tu jumlah dia untuk duit 20.6 bilion tu. Habis tu yang selebihnya, yang lagi 800 juta tu awak dia tak mau bayar. Lagi 800 yang balance daripada 1.69 bilion tolak dengan 780 juta ni tidak termasuk dengan wang derma ni. So lagi 800 juta tu kenapa dia tidak bayar? Lagi 800 juta tu adalah cukai pendapatan dia daripada 2011 sampai 2018. Jumlah dia adalah 800 juta. Kenapa dia tidak bayar? Ini yang jadi masalah dia. Kalau dia tak mau bayar cukai, pilihlah duduk dekat bulan. Kenapa dia nak duduk kat Malaysia? Sebab dia sendiri bagi tahu dulu. Ahmad Maslan bagi tahu juga, kalau tak mau bayar cukai, pergi duduk kat bulan. Tidak ada manusia di dunia yang tidak membayar cukai. Semua manusia di dunia ni semua bayar cukai. Habis tu mereka yang tidak bayar cukai ni, pilihlah di bulan. Belilah roket pergi di bulan. Apa ni? Hampa ni semua silalah pulang ke pangkai jalan. Kesianlah tengok korang ni. Takkan tak nampak lagi kot sekarang keadaan macam mana. Bukalah mata. Buka kesian-kesian. Nak buka macam mana ni? Cuba beritahu. Ni siapa dia? Oh, dia backup saya. Minta maaf Tia. Dia backup saya. Terbaik Terbaik Tia. Zaid Hamidi dah banyak jasa dia. Dia bantu rakyat kat Bagan Datuk, termasuk Najib banyak bantu rakyat. Apa jasa yang apa jasa yang kat rakyat? Tak payah spin sangat. Kau sendiri pun tak tahu apa. Pergi jadi saksi lah. Kaku kau ada bukti. Zahid dah banyak jasa dia. Okey, saya tak mau perkataan banyak. Saya nak list apa jasa dia. Bagi tahu saya. Sebab yang bila kat Tan Sri Muhyiddin Yassin, bila kita sebut kata Tan Sri banyak bantu rakyat, mereka kata apa yang Tan Sri bantu rakyat? Listkanlah apa bantuan dia. Alah ni apa cerita Zahid Hamidi? Banyak dia punya jasa dia. Apa dia? Listkan. Rakyat nak tahu apa dia. Saya boleh sebut orang tu banyak jasa, kawan ni banyak dan sebagainya. Bagi tahu. Sedangkan di dalam kes Yayasan Akal Budi, di dalam kes Yayasan Akal Budi, sejak daripada tahun 1997 sampai 2018, Yayasan Akal Budi tidak pernah buat sebarang masjid, surau ataupun madrasah. Yayasan Akal Budi tidak pernah menyerahkan wang kepada anak yatim dengan ibu tunggal. Malah Yayasan Akal Budi itu sendiri pun tidak ada sebarang pejabat. Jadi apa dia kata lagi? Ni Zahid. Okey, Najib banyak bantu rakyat. Okey, bagi tahu lah. Banyak bantu tu banyak mana? Apa yang banyaknya? List lah. Rakyat nak tahu apa dia. Ceritalah kat kita. Yang penting yang kena cerita. Bagi tahu banyak. Duk bagi tahu banyak bantuan zaman Najib banyak bantuan. Banyak apa? Apa bantuan dia? Apa? Bantuan rakyat satu Malaysia. Satu tu ya. Kita suruh cerita apa dia suruh kita cerita balik. Apa dia bantuan zaman Najib. Takkan tak tahu. Hang masuk berhujah. Hang bagi tahu lah apa dia. Penyiar roket DAP ajak VCV. Buat pandai pula dah. Senang-senang pergi jadi saksi dan ujar lah. Kita cerita fakta kes nak jadi saksi. Bagi kita cerita fakta kes. Cerita fakta kes pun tak boleh. Mati macam tu. Habis tu yang duk cerita kat dalam surat khabar tu apa benda? Fakta kes tu. Kalau kita nak cerita tak boleh. Sedangkan tuan-tuan, Najib telah pun didapati bersalah dalam kesalahan SRC International. Sekarang ni tengah rayuan. Dia banduan. Dan dia punya hukuman penjara dia dilanjutkan sementara nak tunggu keputusan rayuan. Bukan mengatakan dia bebas dan sebagainya. Itu pun mereka kata, hang ni tahu lebih lah. Baiklah hang jadi saksi, baik hang pergi mahkamah, baik hang jadi hakim lah. Hakim apa benarnya? Hakim dah mengatakan dia salah. Ni lepas tu mereka duk gunakan ayat apa? Innocent until proven guilty. Innocent kepala kepala jahadah apa? Innocent. Dah memang guilty dah pun. Jasa Wak Jahid sedekah dekat anak yatim, buat beli banglo kat anak yatim, buat hotel. Oh ni jasa. Saya nak tanya, anak yatim mana dia sedekah? Ibu tunggal mana dia sedekah? Masjid nama apa dia buat? Surau nama apa dia buat? Hotel saya tahulah, hotel dia bagi kat anak dia.
Kan, beli banglo kat anak yatim. Banglo apa dia beli kat anak yatim? Banglo apa dia beli kat anak yatim? Banglo tu dia beli kat adik dia. Hang sembang apa? Kan? Banglo tu dia beli kat adik dia. Semuanya indah kata daripada rupa. Najib banyak bawa bini pergi shopping kan. Najib bagi beri. Buat apa fakta tak mana fakta. Saya tanya anak yatim mana dia bantu bagi tahu. You ulang balik apa yang saya bagi tahu. Saya kata dia gunakan duit anak yatim, you kata dia bantu anak yatim. Bantu anak yatim mana? Sedangkan dalam kes dia sendiri mengaku bahawa yayasan tu tak pernah buat aktiviti kebajikan. Dia sendiri mengaku tapi you lebih tahu. Macam mana? Dia sendiri mengaku tapi you lebih tahu. Lepas tu you kata dia buat masjid. Masjid nama apa saya buat ni? Masjid nama apa? Tang mana masjid tu? Kalau kata buat masjid lagi senang. Kalau kata buat masjid lagi mudah. Masjid nama apa? Tang mana? Tak ada masjid pun. Nak bohong apa? Tak payahlah bohong orang. Orang bukannya bodoh. Kan? Dia tak pernah buat pun masjid. Lepas tu apa? Apa lagi kata tadi? Dia buat apa? Madrasah. Madrasah anak yatim mana? Nama apa madrasah tu? Dia beli rumah kat anak yatim. Rumah anak yatim apa? Dia beli rumah tu bagi dekat yayasan Falah. Bagi kat adik dia 2 unit banglo berharga 20 juta. Rumah anak yatim apa? Dekat orang kata apa? Country High. Sedangkan dalam kenyataan Zahid sendiri pun dia tak bagi tahu kata dia beli 2 biji rumah tu untuk buat rumah anak yatim. Dia kata untuk aktiviti kebajikan saja. Aktiviti kebajikan, lepas tu dia serah kat adik dia. Baguslah macam tu. Lepas tu apa? Dia beli hotel. Hotel apa dia beli? Dia beli hotel bagi kat anak dia. Bukan dia bagi kat anak yatim. Beli hotel dekat Indonesia. Lepas tu apa lagi? Dia tulis kat situ. Dia ingat orang bodoh ke apa? Orang bukan yang bodoh. Nak cerita saya pun boleh cerita. Saya bina masjid 6 tuan-tuan. Saya bina masjid. Orang tanya masjid mana bina? Tang mana? Ada lah. Siapa pun boleh jawab. Dia bina masjid. Tang mana? Nama apa masjid tu? Yayasan pun tak ada bangunan. Yayasan tak ada bangunan. Alamat tanah rumput betul ya. Masjid nikah satu lagi kot. Masjid nikah satu. Mereka cakap bukit boleh terbang ambil. Betul. Mereka cakap bukit pun boleh terbang. Oh saya faham. Samsul Bahri nak troll mereka. Okay saya faham. Daripada Pasir Gudang saya terbaik. Yang Azizul ni sebut nama dia. Sorry pergi buat live ni lah. Saya malas nak layan dia. Dia level mana saya nak bisikan saya. Dia parti pun tak ada. Merapu ya. Alamak 6 fit UMNO balas balik bagi fakta lah. Jadi pasal apa mereka sebut tadi tuan-tuan. Pasal kilang tuan-tuan. Pasal kilang mereka kata buka pintu tutup pintu depan buka pintu belakang. Tuan-tuan kerajaan tugas dia buat apa? Sejak bila pula menteri dia buat kerja penguatkuasaan? Zaman mereka pun kita boleh tanya mereka buat rumah pelacuran banyak, apa tak tutup? Sedangkan di dalam kementerian bagi tahu kata tidak boleh ada rumah pelacuran. Zaman mereka kita boleh tanya apa judi haram banyak, sedangkan di dalam dasar agenda kerajaan tidak boleh ada rumah judi haram. Zaman mereka kita boleh tanya macam-macam, kita boleh tanya. Hilang haram siapa banyak sangat ni? Sebab apa? Kerajaan tidak membenarkan buka hilang haram dan sebagainya. Mereka bagi tahu apa? Mereka bagi tahu kelemahan daripada sudut orang kata penguatkuasaan. Macam tu jugalah kerajaan dah bagi arahan. Apa masalahnya? Kerajaan bagi arahan kata kilang arak tutup. So penguatkuasaan kena pastikan bahawa dasar dengan agenda kerajaan tu sampailah. Kena pihak penguatkuasaan yang kena turun pergi cek dan sebagainya. EBT PRM dan sebagainya, mereka ni yang kena cek. Ni tak ada dia suruh menteri seluruh Malaysia. Zaman depa pun menteri mana yang pusing seluruh Malaysia ni? Menteri mana yang turun pi kilang ni? Menteri mana pi? Zaman depa lagi tak ada apa pun. Jadi arahan keluar daripada kerajaan, arahan adalah fix. Arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan adalah undang-undang yang perlu dipatuhi.
Sebab tu Tan Sri dah bagi tahu dah, ia adalah undang-undang yang perlu dipatuhi. So apabila mereka buka, bila mereka buka, sebab tu yang hari ni Hamzah Zainuddin turun. Satu-satunya Menteri Kementerian Dalam Negeri yang turun pergi buat spot check. Zaman depan ada akan turun? Mana ada? So apa nama? Zahid Hamidi dah turun. Zahid Hamidi lagi ya. Dia kes immigration pun dia makan rasuah. Kes apa nama? Sistem immigration. Dia dah turun dengan pergi check. Mana dia pergi check? Dia bawa masuk lagi orang asing banyak lagi ada lah. Zaman Zahid tuan-tuan, dia bawa masuk berapa juta Bangla. 1.5 juta Bangla main Malaysia. Indonesia berapa ramai? 6 juta. Taiwan berapa ramai? 2 juta. Rohingya berapa ramai? 350,000. Ni semua Zahid bawa masuk. Duk banyak dekat Kuala Lumpur tu, Bangla banyak tu. Dia punya menteri Bangla ni Zahid Hamidi lah. Dia bawa masuk semua. Lepas tu duk soal pasal kilang ni dan sebagainya. So mereka ni buka secara haram. Walaupun kerajaan telah pun menetapkan bahawa tidak boleh buka. Bukan masalah kerajaan. Kerajaan buat dasar. Kerajaan dah bagi tahu tak boleh buka. So pihak penguasaan dengan PBT ni kena pastikan bahawa semua kilang ni kena tutup lah. Mereka kena buat pemeriksaan dan sebagainya lah. Tak apa, cakap kat mana menteri yang tak mampu buat kerja. Cakap tu lockdown tapi kilang kedai buka lockdown. Apa nama ni? Boleh lockdown boleh. Lockdown tu hang duduk dalam rumah, hang jangan keluar. Anda nak masuk lockdown ni apa? Masuk lockdown ni dalam darurat ni, masuk lockdown duduk dalam rumah jangan keluar tu. Kenapa hang duduk keluar rumah juga? Kalau dalam tempoh darurat sebagaimana 1969 lockdown, ada tafsiran dalam Margiran, duduk dalam rumah tak boleh buka pintu, tak boleh buka tingkap. Siapa yang buka tingkap? Siapa yang buka pintu? Hang kata lockdown, hang sendiri pun tak boleh nak ikut apa kerajaan buat. Kerajaan suruh duduk dalam rumah. Apa nama? Rumah kerajaan tak hantar ya tentera ronda masuk dalam taman. Zaman 1969 Margiran sama ke? Lockdown. Apa dia arahan pada Tun Razak pada waktu tu? Suruh orang Melayu dengan orang Cina duduk dalam rumah, kunci pintu, kunci tingkap. Itu makna dia lockdown. Hari ni siapa hang keluar rumah? Hang nak tanya tentang hilang buka dan sebagainya. Yang hang sendiri keluar rumah hang tak mau tanya. Penyebaran COVID ni adalah kerana apa? Aktiviti sosial. Nama lockdown lepas tu hang pergi lepak di kedai minum, hang pergi jalan sana, pergi jalan sini, Lepas tu hampir supermarket, sat-sat hari ni pergi beli barang, esok pergi pula lagi beli barang, lusa pergi lagi, tiap-tiap hari pergi supermarket. Sebab apa? Sebab nak berjalan, sebab nak dating. Betul-betul lockdown, duduk dalam rumah, kunci pintu, kunci tingkap, duduk dalam rumah. Tu makna dia lockdown. Buat dulu di peringkat diri sendiri dulu buat. Baru persoalkan pasal rantaian ekonomi. Kalau diri sendiri tak boleh buat, duk persoal rantaian ekonomi macam mana? Kalau kita tutup semua, orang semua hilang kerja. Orang hilang kerja, hilang punca pendapatan, ekonomi negara merudum dan sebagainya. Baca laporan Margiran, tengok apa makna lockdown. Siru mak abah, Waalaikumsalam daripada Padang Serai, terima kasih, Depa makin bodoh habis, Siru mak abah lah ni, Mengaji pasal darurat bagi habis dulu nak sembang pun. Saya rasa saya mengaji habis dah pasal darurat. Boleh suruh saya cerita Margiran, saya boleh cerita. Kerajaan cakap duduk di rumah. Keluar. Merata dia berjalan. Lepas tu dia tanya macam mana jalan boleh jam. Lepas tu yang dia tahu kata jalan jam tu macam mana sebab dia keluar juga. Dia juga punca bagi jalan tu jam. Lepas tu dia buat tanya. Dia pun buatlah, orang kata apa, dia pun buatlah live tunjuk ni, tuan-tuan tengok atas lebuh raya ni, kereta banyak tuan-tuan, kerajaan hari ni tak boleh pakai. Jalan jam. Habis tu yang hang duk buat live dalam kereta, duk abang kata jalan jam tu, hang apa tugas hang pula? Hang keluar pergi mana? Oh tak, saya saja nak tunjuk hang siapa, wakil rakyat. Saya nak tunjuk kepada rakyat, inilah yang berlaku. Diri sendiri hang pun, hang tak boleh nak lockdown dalam rumah. Hang duk keluar berjalan mata, lepas tu hang bagi alasan kata kerajaan. Kereta depan tu pun macam hang juga, dia akan bagi alasan sama juga. Dia kata apa? Saja saya nak tunjuk kepada rakyat.
Kereta yang depan tu pun sama juga alasan dia akan beritahu. Dia pun keluar sebab dia nak rekod video. Kereta yang depan lagi tu pun habaq benda yang sama. So 4 biji kereta rekod video. Sama perangai macam. Lepas tu nak salahkan kerajaan. Nak kata saya tak ada, saya nak tunjuk je dak 100 biji kereta tu semua depa pi rekod video nak tunjuk saja. Siru tu ya Mak Min, lagi tutup habis hangpa nak pergi komplain tak boleh cari makan pula. Lepas tu dia duk buat live dalam kereta, dia duk pergi habaq kat orang. Jalan jam ni tuan-tuan tengok kerajaan tak boleh pakai 80 biji kereta. Yang hang duk dalam kereta duk buat live tu apa tugas hang? Saya saja mai tengok macam mana kawasan macam mana. Kereta hak depan tu pun sama juga. Dia habaq, dia saja mai tengok macam mana. Kereta hak depan lagi tu pun dia habaq alasan sama. Semua pakat pergi tengok. Sebab semua nak tengok keadaan jalan raya. Tu yang menyebabkan jam. Cuba kalau semua pergi duduk dalam rumah, buat duduk main TikTok ke apa patut dalam rumah, ada tak jam jalan tu? Tak jam lah. Duduk rumah tak anggar kalau hampir semua beroperasi. Apa kena mengena dengan mereka beroperasi dengan hang keluar rumah? Mereka beroperasi, mereka kerja. 30% mereka keluar produk. Ni apa nak beli? Maggi, minuman apa semua ni, essential produk. Bihun, kicap, sos dan sebagainya. Ni rantaian makanan, tak boleh terputus. Sebagai contohnya ikan, nelayan. Nak suruh tutup, lepas tu nak makan apa? Ni akai dah, akai. Tutup semua, ladang lembu apa, jangan sembelih apa. Semua duduk dalam rumah. Lepas tu nak makan apa? Nak makan apa? Beras, kilang beras pun tutup. Bernas pun tutup ke semua. Mau yang tu, tutup semua. Kilang beras tutup, kilang minum tutup, FNN semua tutup be kilang. Semua duduk dalam rumah. Lepas tu nak makan apa? Nak pergi beli apa? Nak makan macam mana? Lepas tu kedai makan tu dia main apa? Dia main daripada langit. Tiba-tiba dia pergi duduk. Dia pun baca mantra sikit. Hai mambang beras, mambang kicap, mambang sos, mambang ikan, mambang lembu. Turunlah di kau di bumi Malaysia ini wahai si mambang. Macam tu. Apalah. Duduk tutup semua. Lepas tu baca hai mambang kicap, mambang sos, mambang mambang Maggi, mambang beras. Turunlah di kau di Malaysia ini wahai si mambang. Macam tu. Lepas tu mambang tu pun mantak dengan Maggi, mantak dengan kicap, mantak dengan beras. Tutup ke semua. Tak ada apa. Lepas tu hang pun sila pun jadi mambang. Sebab apa tak boleh makan. Hang pun sekali jadi mambang. Fi aku nak tawan kau tahu cara tak? Makan sardin lah. Betul dah, tak payah. Abang ada mambang. Semua tutup semua. Kilang sardin pun tutup. Belajar dekat Piramli. Dah betul belajar dekat filem ni. Duk buat sampel mampu happy lah nak buat sampel apa pun. Apalah. Mambang amno macam lembu Pangsi hikmat nasi kandar tu betul. Ya insing mata kaji semain insing pom nasi kandar bolehlah contoh duduk depan pintu kan. Yang insing mata kaji semain sepom nasi kandar main depan. Tak apalah cerita macam tu. Ini cerita bagi dunia realiti sikit bang. Jangan jadi kaldai teruk sangat. Mambang Maggi. Apa Susafi tak ada makanan salah kerajaan juga. Betul lah, tak ada makanan salah kerajaan. Wak Jahir nak tunjuk yang dia prihatin tak kena tempat lah Wak Jahir. Oi semua tutup salah kerajaan. Yang depa keluar tu apa masalah kilang tu operasi depa kena keluar. Bila kilang operasi depa kena keluar. Masalah apa? Kerajaan dah kurang kan dah. Staf pekerja swasta kerajaan kurang 80%. Kerja swasta kurang 60%. Hak cuti ni dia pun nak keluar juga. Orang tanya sebab apa keluar? Tu kilang operasi, apa kena mengena hang dengan kilang tu? Hang tak kerja, hang cuti. Saja nak pergi tengok berapa ramai duk datang tu. Hang duk atas jalan raya tu semua buat kan macam hang enggak? Depa pun sengaja nak pergi tengok juga. Kes tu ramai cuba semua pakai duduk dalam rumah. Ramai tak? Tak ramai
Hafiz, banyak aku komen kau ada baca tak? Mambang isu Abang Jambang datang sering kau. Mama isu Abang Jambang. Abang Jambang mana pula dah? Kan? Mereka ni meroyan sebab dalam lockdown mahkamah tak tutup. Tu yang tak puas hati lah betul. Itu alasan yang sebenarnya lah. Kan? Itu yang alasan yang sebenarnya adalah kerana apa tuan-tuan? Kan? Adalah kerana kan saya nak tergelak bab Mambang ni tak baik ya. Adalah kerana mereka nak lari daripada kes mahkamah tu lah. Mereka nak suruh mahkamah tutup. Jadi mahkamah tak bolehlah tutup. Sebab apa? Mestilah berjalan. Jadi tuan-tuan, kita nak cerita bab undang-undang ni. Undang-undang ni adalah adil dan sama kepada semua orang rakyat Malaysia. Mereka pernah jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, merayu kepada Tan Sri. Merayu dengan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk Tan Sri gugurkan kes mereka di mahkamah. Ni bukan saya buat cerita tuan-tuan. Orang yang rapat dengan Tan Sri bagi tahu pada saya. Dia kata Zahid dengan Najib ni pernah mai Jabatan Perdana Menteri, mai merayu dengan Tan Sri suruh Tan Sri gugurkan mereka punya kes. Dan benda ni juga telah pun disahkan oleh Anwar Musa juga bagi tahu bahawa Zahid suruh jemput Tan Sri mai makan di rumah lah nak settle apa segala macam. Dan juga laporan akhbar juga pernah cerita setiap kali Zahid menangguhkan kes, Zahid akan bagi alasan dekat hakim Lawrence Sikora untuk jumpa dengan Perdana Menteri. Mereka minta untuk Perdana Menteri gugurkan kes. Orang kata bila Tan Sri Muhyiddin Yassin suruh juga kes diteruskan atas sudut orang kata natural justice. Itu yang mereka bengang tu. Mereka bagi alasan lain pula lah nak suruh tutup mahkamah dan sebagainya. Mereka ni buat tak faham apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin berucap. Nuk mai lagi Gomo nak cari saya. Saya tak ada masalah apa dengan Sir Azri pun. Sir Azri nak cari saya. Lain macam tak lama lagi Malaysia bankrupt Zahid Hamidi nak derma tabung COVID setahun gaji serta elam bermula sekarang. Pui orang suruh derma sekupang pun tak boleh nak derma. Nak ni apa? Dia ni habis-habis kata saya mamak belukang. Sejak bila saya mamak? Sejak bila saya mamak? Tolong sikit pak saya Melayu pure kot. Bila masa saya jadi mamak ni? Tang mana? Celah mana mamaknya? Mamak tang mana? Cuba beritahu saya keturunan apa saya ni. Surat beranak saya terang-terang tulis Melayu. Hang pandai-pandai pibuh India Muslim. Hang siapa? Semua orang dah tahu satu Malaysia dah tahu pasal kes Najib. Okey tuan. Jadi ada orang nak berbisi Ada yang nak berbisi bagi tahu tak nak berbisi dah cukup 1 jam ni. Saya pun suara tak apa nak ada malam ni tuan Tershelter mengarut je, main masuk bisi dengan saya. Saya nak tahu juga apa yang awak tahu. Dia kalau orang yang dia ada knowledge, dia tahu dia takkan letak komen mengarut. Dia akan letak apa? Cik dia akan letak di situ bro. Apa yang bro cakap tu ada kesalahan. Ni rujukan dia macam ni bla bla bla. Itu orang dia tahu. Orang yang dia tahu. Orang yang tak tahu dia akan buat apa? Dia akan letak komen apa? Merapu, bohong, fitnah, lembu, barwa. Itu orang yang tak tahu apa-apa. Sebab apa? Dia cuba juga untuk mempertahankan pemimpin dia. Sedangkan dia bukan tahu apa-apa pun. Dia cuma nak bagi orang psycho dengan kenyataan dia aja. Orang yang tahu, yang knowledgeable person, dia takkan letak macam tu komen. Dia akan letak apa? Macam sebelum ni saya ada sebut pasal kes Stephen. Ada budak daripada mana? Perak ke mana? Dia bagi rujukan kes Zamri. Dia bagi tahu apa? Fik, minta maaf, saya rasa kamu dah tersalah cakap. Merujuk kepada kes sekian ni, dia bagi. Itu orang yang ada knowledge. Sampai hari ni saya ada cari dalam video siapa budak tu. Itu baru betul. Itu orang yang ada knowledge. Dia ada pengetahuan. Sebab apa? Sebab dia boleh olah. Dia tahu orang buat kesalahan kat mana. Dia macam tu juga bila orang sebut kata merapu fitnah dan sebagainya. Dekat mana fitnah tu? Bila sebut tentang fitnah, dia mesti ada kenyataan dia. Kenyataan apa yang merujuk pada fitnah tu? Bila kata merapu, apakah kenyataan yang merujuk pada merapu tu? Jadi dia kena tahu. Okey, you sebut benda ni merapu, tidak ada asas. Fakta sebenar dia macam ni. Baru betul. Itu baru betul orang profesional. Dia ada knowledge.
Kan, kalau orang yang takat duk type macam tu, kan, mohong ya. Suruh masuk VC pun dia takkan masuk VC. Sebab apa? Kan, sebab apa? Dia pun tak ada knowledge. Dia tak berani. Dia tak ada knowledge. Kalau dia ada knowledge, dia akan bubuh fact. Kan, tadi hang sembang pasal darurat. Tak tahu buat pala tahu. Saya tak tahu tentang darurat. Saya tulis artikel punya panjang bang tentang orang kata apa? Darurat. Kan, saya nak tanya abang enggaklah apa makna darurat ni, apa makna dia? Kan, bagi tahulah kepada saya apa yang saya merapu tentang darurat ni. Kan, jadi apa yang saya merapu? Kan, di bawah mana yang saya merapu? Kan, kotlah saya ni tak apa nak erti tentang darurat ni, ajaklah saya. Kan, ajaklah saya, bagi tahulah. Oh, saya merapu tahun ni. Saya tahulah kata saya merapu. Kan, tiba-tiba je tu Fik, tiba-tiba dia jadi bodoh. Yang komen jahat tu semua ni, tajuk panas ni view banyak tu ya. Prof sobat tahu, amin, alhamdulillah, nanti saya akan dapat juga profesor. Kalau mana ada pengetahuan, itu yang pasal dia. Kemas Fik, terima kasih. Siapa nak VC, type itu nak VC tak knowledge mencarut je dia pandai budak-budak baru nak ya BBNU Waalaikumsalam Ahmad Razak. Mana tadi yang nak bagi lecture dekat saya pasal darurat? Siapa yang bagi lecture kat saya pasal darurat tadi, tolong type pasal saya nak belajar juga. Saya ni tak apa nak arti sangat ni tentang darurat ni, ikut saya salah ajaklah saya darurat tu apa dia. Darurat dengan emergency apa beza Pi? Darurat dengan emergency apa beza? Kan, bagi tahu saya apa beza antara darurat dengan emergency. Kan, sebab dalam perlembagaan, di dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai darurat. Perlembagaan juga ditulis di dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris kita panggil emergency. Jadi saya pun tak tahulah kan apa beza darurat dengan emergency ni. Sebab andai kata kita buka perlembagaan di dalam bahasa Inggeris, dia akan tulis kat itu perkara 150 tu adalah emergency. Cuma dalam bahasa Melayu dia panggil sebagai darurat. If the emergency occur, occur. Sekiranya darurat itu dalam perlembagaan, lupa dah ayat dia, wujud. Sekiranya darurat itu wujud. Dalam bahasa Inggeris dia panggil if the emergency. Saya tak tahulah mungkin ada orang lebih hebat daripada saya. Nak sayang BN, sayanglah, tak ada masalah apa. Saya tak halang, saya tak kata jangan undi BN. Terpulanglah, negara kita adalah negara demokrasi. Lagipun sekarang ni bukan waktu untuk pilihan raya. Kalau kita nak cerita pasal undi ni, dia 5 tahun sekali dalam perlembagaan lah. Ataupun berlakunya kekosongan luar jangka, ataupun berlakunya pembubaran DUN. So itulah sebab-sebab kita mengundi dan juga berkempen. Sebab apa? Orang yang berkempen terlalu awal ni adalah menyalahi kepada akta kesalahan pilihan raya. Sebab waktu kempen ni adalah selepas daripada penamaan calon, barulah boleh berkempen. Sebelum tu tidak boleh berkempen. Mana yang nak cerita tentang darurat kat saya tadi tuan-tuan? Kalau ada apa-apa, saya ingat nak minta diri dulu. Dan kepada siapa yang belum masuk dalam grup saya, tolong masuk dalam grup saya tuan-tuan. Sila join sahabat Syafiq Alim. Okay tuan-tuan. Okay tuan-tuan, saya ada grup, saya ada buat grup, kita boleh bincang kat situ selepas habis habis ni orang kata habis live ni, kita boleh bincang kat grup. Dah namanya kata macam tu lah perangai saya, bukan kata sebab saya mendapat tahu kebenaran. Bila kita dapat tahu kebenaran, bila kita dapat tahu tentang kebenaran, maka kita beralih lah. Dia tak ada istilah lompat. Sebab apa? Dalam perkara 11 tak silap saya, perlembagaan meletakkan bahawa setiap orang rakyat Malaysia berhak membentuk persatuan. So setiap rakyat Malaysia ni berhak untuk berpersatuan lah. Dia ada kebebasan diri dia. Dan mana-mana parti tidak boleh mengikat diri seseorang. Itu hakikat dia lah. Tambah macam orang kata ahli biasa dan sebagainya. Ahli biasa
mana boleh pegang dan sebagainya, ikut sukalah dia nak pergi tak mana pun. Kan, bila saya nampak ada khilaf, bila saya nampak ada silap, kan, bila saya nampak UMNO nak kerjasama dengan DAP, kan, bila saya nampak orang kata apa, kan, bila saya nampak pemimpin yang memusing-musing, kan, sekejap cakap itu, sekejap cakap ini, kan, itulah yang membuatkan saya rasa saya nak berjuang ni kerana negara, kerana agama, bangsa dan juga negara. Kan, bukan kerana Zahid Hamidi, bukan kerana Najib Razak. Kan, yang paling pentingnya adalah kita nak mempertahankan kedudukan agama, bangsa dan juga negara kita. Kan, cuma masalah yang berlaku sekarang ni adalah, kan, orang dah lupa dah perjuangan dia. Kan, orang dah lupa, dia duk cerita tentang parti keramat je. Parti tu tidak akan menjadi keramat sekiranya wadah perjuangan yang keramat tu dia menyimpang. Yang keramat itu adalah wadah perjuangan, kan, untuk menjaga agama, bangsa dan juga tanah air. Kan, sekiranya parti itu sendiri dan juga pemimpin dia itu sendiri bercelaru, kan, dan juga perjuangan mereka hari ini adalah untuk nak membela pemimpin mereka yang menyalahi undang-undang. Kan, mereka nak membela pemimpin mereka yang ambil hak rakyat dan sebagainya. So, tu bukan perjuangan kita. Bukan kita perjuangan nak membebaskan pesalah. Kan, bukan kita nak berjuang kerana nak membela penyangak dan sebagainya. Tak. Kan, kita nak berjuang demi agama, bangsa dan juga negara. Kan. Okey, tuan, setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.